Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawal Metara isu tiada usul undi tidak percaya terhadap PM, kata Speaker Dewan Rakyat. Baca detail sedikit. Pejabat yang di-Pertua Dewan Rakyat setakat ini tidak menerima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri untuk sidang Parlimen akan datang. Perkara itu disahkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Abdul Johari kepada Berita Harian hari ini. Tiada setakat ini, katanya ringkas. Okey, mari kita respon itu untuk Kamal Amir. Dia akan tak komen macam biasa. Ketawa juga sebenarnya apabila mereka kononnya nak mengadakan langkah kajang, langkah Dubai, langkah itu, langkah ini. Tapi apabila menjelang sidang Dewan Rakyat yang akan berlangsung bermula 26 Februari ini. Hari ini berapa bulan? Hari ini 18 bulan tak saya ya. Hari ini berapa bulan saudara? Hari ini 20 bulan. Jadi 6 hari lagi, seminggu lagi saudara. Seminggu lagi Dewan Rakyat akan mula bersidang. Tapi menurut kenyataan daripada Speaker Dewan Rakyat, tak ada pula usul undi tidak percaya yang mau dibawa terhadap Yang Amat Perdana Menteri. Apakah mereka benar-benar saya tak tahulah. Saya yakin bahawa pimpinan Perikatan Nasional nampaknya mereka sudah pun semakin hilang keyakinan atas kekuatan mereka apabila selepas seorang-seorang meninggalkan Perikatan Nasional untuk menyatakan sokongan terhadap Yang Amat Perdana Menteri. Dan selalunya sesuatu usul yang dibawa ke Parlimen mestilah selewat-lewatnya atau sekurang-kurangnya tempohnya 14 hari. Tapi tidak ada usul undi tidak percaya pun yang dibawa terhadap PMX ataupun Yang Amat Perdana Menteri. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, iaitu Tan Sri Johari Abdul, mengesahkan tiada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim dikemukakan. Sedangkan Dewan Rakyat akan bermula persidangannya pada 29 Februari ini. Jadi dia kata tidak ada apa-apa surat permohonan untuk undi tidak percaya. Kata saya tak menerima apa pun, sama ada dalam bentuk hitam putih, sama ada dengan email atau panggilan. Artinya sehingga hari ini tidak ada apa yang akan berlaku. Kerana katanya dia tak menerima apa-apa pun. Dan sebab itu beliau mengharapkan agar sebagaimana saya laporkan semalam, agar perjalanan persidangan Dewan Rakyat kali ini, setiap wakil rakyat benar-benar melaksanakan tugas dan amanah rakyat untuk menzahirkan pandangan, buah fikiran, disatukan buah fikiran semata-mata untuk menangani kehidupan rakyat. Sebab itu beliau juga, Datuk Seri Johari juga mengharapkan dengan penuh harapan kerana dia menantikan titah sulung ucapan Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang tentulah mempunyai visi baginda tersendiri. Dan saya difahamkan bahawa ucapan Duli Yang Mulia Yang Pertuan Agong kali ini faham pula ni gambar Muhyiddin pula keluar. Saya difahamkan saudara bahawa Duli Yang Mulia Pertuan Agong kali ini tidak akan menggunakan teks ucapan yang selalunya disediakan oleh kerajaan. Artinya kali ini bicara tuanku adalah bicara tulus dari hati baginda. Sebab itu Speaker Dewan Rakyat begitu teruja dan menanti dengan penuh pengharapan akan titah tuanku. Saya jangan lupa negara kita ini, ketua negara kita sebenarnya adalah Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Dia katanya sudah tentulah banyak keterjaan, terutamanya bagi kami ahli Dewan Rakyat di Parlimen untuk menghayati apakah titah tuanku dan yang paling penting sekali bagaimana kita dapat melaksanakan harapan daripada titah tuanku. Azminuddin, rakyat memang sedang menderita. Ini mungkin kerana terlalu kerap menukar pemerintah. Itu kata Azminuddin. Terima kasih saudara dagang kasih, Jakalin Loan. Teruskan dengan kerajaan Manadi sehingga habis penggal. Dagang kasih pun kata perut mereka kenyang sudah. Saudara Muhammad Shanif, apa khabar? Salam. Saudara Aini,
Itu juga kaki Arsenal pun ada. Kalau saudara penyokong Arsenal, saya juga penyokong Arsenal, saudara. Dan kita masuk topik. Jangan biarkan rakyat kelaparan. Hari ini, saudara, nilai ringgit kita terus mencatatkan penurunan yang begitu ketara apabila ia mencecah paras RM4.79.5 bagi $1 Amerika. Ini merupakan paras yang terendah. Kadar itu direkodkan pada sekitar jam 5 petang tadi. Dan saudara, ia berlegar pada RM4.79 untuk $1 berbanding dengan penutupan semalam. Menurut ahli ekonomi, saya bukan ahli ekonomi, sebab itu saya elok kita hayati kenyataan mereka yang pakar tentang ekonomi ni, dapat kita menghayati, memahami keadaan sebenarnya. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat, iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, dia kata berdasarkan analisa teknikal, ringgit telah pun melepasi paras rintangan, iaitu RM4.79.58. Katanya kita sudah maklum bahawa trend mata wang banyak dipengaruhi oleh faktor luaran. Terbaru, Bank Pusat China telah pun mengurangkan kadar faedah mereka sebanyak 25 mata asas dan ia melebihi jangkaan penganalisa ekonomi. Situasi ini sudah pasti akan melemahkan mata wang yuan. Ringgit pula dilihat ini ada kaitan ketara dengan mata wang yuan. Jadi maka sebarang pergerakan yuan itulah mata wang China, sudah pasti akan memberi kesan kepada ringgit. Jadi persoalannya apa yang harus kita lakukan oleh pembuat dasar. Jadi persoalan ini katanya tidaklah semudah yang disangka. Dan jalannya penyelesaiannya juga tidaklah boleh disamakan seperti yang pernah kita alami pada tahun 1998. Kerana umum mengetahui bahawa pasaran modal Malaysia agak terbuka kepada pelaburan luar. Selain itu, mereka bebas memiliki saham dan bond yang diterbitkan oleh negara kita. Jadi ada pelbagai sebab kerana milikan asing berkurangan. Salah satunya adalah pulangan pelaburan yang lebih tinggi di Amerika Syarikat berdasarkan pada perbezaan kadar faedah, iaitu Fed Fund Rate yang berada pada paras 5.50% berbanding OPR kita cuma 3%. Namun, penyelesaian isu kelemahan ringgit melalui kenaikan OPR adalah tidak tepat semata-mata kerana ia boleh melemahkan ekonomi domestik. Justru, kata beliau, apakah jalannya? Jalan yang terbaik adalah dengan menunjukkan bahawa reformasi dasar ekonomi sedang dijalankan dan pelaksanaannya mengikut jadual yang ditetapkan. Selain itu, perubahan dasar perlu berlaku secara beransur-ansur dan tidak mendadak. Tak boleh nak buat secara mendadaknya. Begitu juga komunikasi kepada rakyat, pelabur dan pengusaha perlu jalankan supaya mereka mendapat gambaran sebenar apa yang ingin kita capai. Di Tahir gandengan MUF terbaik Asia Tenggara dengan MOE pakai formula temberang. Hanyut kata Edi Tahir, marah betul Edi Tahir ni. Jaka Linglu Edi Tahir, Kerajaan Madani ni tak ada tongkat sakti. Saya dah bagi tahu, saudara. Jadi sebab itu kata pengasas politik sebut ekonomi, dia kata kita perlu konsisten dan realistik. Mungkin inilah cara yang boleh menarik perhatian pelabur asing untuk membeli saham dan bond di negara kita. Sekiranya ia berlaku secara berterusan, maka ringgit bakal pulih dalam tempoh yang mendatang. Jadi tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan soal kedudukan ringgit ini biarlah Gubernur Bank Negara yang menjawab. Beliau hanya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, tetapi dalam waktu yang sama kita ada Gubernur Bank Negara. Maka Gubernur Bank Negara lah iaitu Datuk Abdul Rashid Ghafur yang perlu memberi penjelasan. Saya mendapat penjelasan bahawa menurut Gubernur Bank Negara, prestasi ringgit sejak belakang ini katanya sama seperti mata wang serantau lain yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor luaran. Katanya sebahagian daripada faktor itu termasuklah pelarasan pasaran kepada perubahan jangkaan kadar faedah Amerika Syarikat. Begitu juga dengan kebimbangan geopolitik dan ketidaktentuan yang menyelubungi prospek
ekonomi negara China. Bank Negara Malaysia berpandangan bahawa paras semasa ringgit tidak mencerminkan perspektif ekonomi Malaysia yang katakan menuju ke hadapan. Jadi Gubernur Bank Negara itu berkata pertumbuhan pada 2024 akan dipacu oleh peningkatan dalam permintaan luar dan perbelanjaan domestik yang kukuh. Jadi unjuran terbaru tabung kewangan antarabangsa IMF adalah dagangan global dan akan meningkat daripada 0.4% pada 2023 kepada 3.3% pada 2024. Jadi bagi negara Malaysia, sebagai katanya ekspor telah menunjukkan peningkatan yang stabil sejak suku tahun keempat. Malah ekspor bagi Januari 2024 yang baru dikeluarkan menjadi positif apabila berkembang sebanyak 8.7%. Begitu juga dengan sektor pelancongan, kata Gubernur Bank Negara telah pulih kukuh dengan ketibaan pelancong pada 2024 dan dijangka mengatasi paras pra-pandemik seramai 26 juta orang. Jadi momentum pelaburan telah meningkat dengan pelaksanaan projek-projek yang diluluskan dalam kedua-dua sektor awam dan swasta. Semua ini mencerminkan perkembangan positif dan komitmen kerajaan untuk melaksanakan pembaharuan berstruktur serta jangkaan penurunan kadar faedah ekonomi negara kita. Kebanyakan penganalisa mengunjurkan ringgit akan kembali meningkat pada tahun ini. Itu keyakinan daripada Gubernur Bank Negara. Saudara, dan saya nak jelaskan sekali lagi bahawa kita mengetahui pagi tadi, semalam, saya melihat laporan-laporan daripada negara luar. Keadaan ekonomi yang begitu tenat tidak hanya dialami oleh negara kita. Saudara, sebenarnya dunia sedang memasuki fasa inflasi yang cukup memenatkan. Sebagai contoh, negara England semalam, Isnin saudara, telah mengumumkan bahawa negaranya berada pada inflasi yang begitu teruk. Begitu juga negara Jerman, negara-negara lain saudara. Jadi sebab itu kita mengharapkan agar warga negara tenang dan menghadapi dengan mengamalkan cara hidup sederhana, hidup berjimat cermat. Jadi sebagai penting bagi saya adalah Pak Menteri. Mereka harus menggandakan usaha untuk memastikan agar kehidupan rakyat tidak tertekan. Sebab itu saya katakan jangan biarkan rakyat lapar. Jadi pemimpin tidak seharusnya sibuk dengan berpolitik. Kerana politik itu tidak akan mengenyangkan perut rakyat. Yang rakyat nak tahu. Seringkali saya katakan saudara, pimpinan harus insaf. Bahawa yang diharapkan oleh rakyat adalah setiap kali mereka bangun dari tidur, ada makanan yang boleh dimakan di atas meja. Itu yang rakyat mahu. Soal ekonomi begitu, ekonomi begini, pasaran dunia sebagainya, itu hanyalah pemain-pemain besar, industri ekonomi, bukan rakyat. Rakyat mahukan makanan. Tapi memang kita tahu kesan ekonomi yang merosot, kesan kemerosotan nilai mata wang kita boleh mengakibatkan harga barangan meningkat. Itu masalahnya. Sebenarnya rakyat tak minta lebih pun, saudara. Pimpinan harus dah. Pak Menteri harus dah. Rakyat tak minta lah disediakan kereta besar, villa. Semua tak mahu. Bukan banglo dan sebagainya. Yang rakyat mahu adalah untuk makan berterusan. Rakyat faham. Bukan rakyat tidak faham. Tapi janganlah disogokkan dengan berita-berita andaian yang bukan-bukan. Sebab itu semalam kemarin pun saya dah menegur Menteri Ekonomi. Berpijaklah di bumi nyata dan bercerita apa yang sebenarnya yang menyentuh tentang rakyat. Kerana dalam keadaan negara hari ini, rakyat perlukan makanan. Kerana, saudara, yang menjadi kerisauan di hati rakyat, apakah kita bakal jadi seperti warga Biafra dulu, saudara. Nak makan pun tak ada. Sedangkan, kita kena hayati bahawa negara kita aman, negara kita makmur, dan rakyatnya hidup penuh harmonis. Namun begitu, pemain-pemain politik masih lagi belum serik. Masih lagi mencurah minyak dalam bara dendam supaya rakyat berbalah.
Kalau kita berbalah, kita berperang sama sendiri, kalau kita bergaduh sama sendiri, ini tidak akan membantu ke peningkatan ekonomi negara. Ini yang perlu kita sedarkan. Sebenarnya saya dah bercakap berkali-kali, negara kita punya segalanya, saudara. Kita punya segalanya di lautan, kehidupan marine kita, ikan, kekerangan, semua ada, tak ada masalah. Di bawah bumi kita tersedia ratusan bilion nilainya, nilai-nilai komersial, emas ada, biji ada, besi ada, minyak ada. Boleh katakan 1001 jenis negara kita memiliki. Bumi kita subur, tanamlah apa pun. Kita tanam apa saja pasti akan tumbuh. Yang tidak akan tumbuh, saya katakan, tanamlah di bumi negara kita ni, tanam apa saja, tanam sayur, tanam padi, tanam pokok, taman musangking, semua akan tumbuh subur. Yang tak tumbuh, yang tak akan hidup adalah kalau tanam mayat. Ini cakap terus terang, nak marah-marah lah. Tanam mayat, dia tak akan hidup balik. Jadi masalahnya, sebab itu, kita perlu memastikan agar keterjaminan makanan. Ini yang menjadi kerisauan rakyat. Sebab itu bicara saya malam ini, saya katakan bahawa jangan biarkan rakyat lapar. Kalau keterjaminan makanan, kesan daripada kedudukan, kemerosotan ekonomi dunia. Okey, kita boleh memberi alasan. Tapi rakyat tak nak dengar semua tu. Jadi saya mengharapkan agar Pak Menteri, terutama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Abang Mat Sabu, pastikan kita ada makanan. Apa cara sekalipun, projek-projek kalau perlu dihentikan, hentikan dulu. Memang ekonomi dalam kemerosotan ekonomi dunia, bukan negara kita saja. Negara serantau juga. Tak usah cakap sembanglah, siapa pun akan jadi Perdana Menteri pun tidak mungkin mampu untuk menyelesaikan masalah. Jangan sembang, saudara. Saya nak bagi tahu terus terang. Sebab itu nampak gayanya sebagaimana kenyataan daripada speaker Dewan Rakyat, tak ada pun mereka berani nak buat usul undi tak percaya. Okey, dah saya baca detail sedikit. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen 15-2024 akan berlangsung mulai 26 Februari hingga 27 Mac ini. Sebelum ini, Perdana Menteri Dr. Seri Ibrahim dilaporkan berkata pembangkang lihat tidak mempunyai kekuatan untuk membawa usul undi tidak percaya terhadapnya di Parlimen. Yalah, betul lah. Dia orang ni setakat duk kata langkah apa Dubai lah apa, langkah-langkah tak ada berani nak buat usul tidak percaya ni. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.